Assalamualaikum. Nama saya Alifah Sofia Saharuddin, dari pelajar Kodesh Komuniti Ledang. Hari ini saya membentangkan tajuk komunikasi di tempat kerja. Yang pertama, tujuan komunikasi di tempat kerja ada 6. Yang pertama, dapat mempelajari atau mengajar sesuatu kepada orang di tempat kerja. Yang kedua, mengenali tingkah laku sendiri atau tingkah laku orang lain. Yang ketiga, dapat berkomunikasi baik dengan rakan sekerja. Yang keempat, ia juga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di tempat kerja. Dan kelima, dapat membangunkan sebuah kumpulan yang dapat bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas atau tugas projek lah. Yang terakhir, dapat mengeratkan silaturahim antara pekerja, antara rakan sekerja, tidak kira agama atau bangsa. Seterusnya kita bagi kepada struktur organisasi formal. Struktur organisasi formal dapat diciptakan untuk tujuan tertentu yang jelas. Pembentukannya disengajakan dibuat struktur yang jelas. Hubungan antara anggota bersifat profesional. Bagi struktur organisasi kompleks, organisasi yang kompleks ialah struktur organisasi jika ia diuruskan oleh lebih daripada 2 orang. Lebih kompleks lagi jika organisasi ini mempunyai badan berfungsi sendiri dan mempunyai struktur pemilikan yang berbeza. Dalam syarikat, ini juga terletak dalam bentuk organisasi syarikat terhad, di mana pemilik dan pengarah syarikat adalah orang yang berbeza. Seterusnya kita pergi kepada struktur organisasi berpusat, iaitu kuasa membuat keputusan tertentu terletak pada pengurusan peringkat atasan lah. Seterusnya kita pergi kepada saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal adalah saluran yang terorganisasi dengan baik. Seperti lembaga sosial lainnya, saluran komunikasi formal bersyirikan susunan yang stabil. Pejabatnya melakukan pekerja yang benar-benar jelas. Aturan pekerjaan disusun dengan baik dan dapat diikut oleh orang yang berbeza dan adanya saksi yang jelas. Ia berfungsi sebagai standard bagi semua laporan yang datang dari semua sumber agar dapat diperiksa kebenarannya. Ini dia punya carta, organisasi lah. Saluran komunikasi formal ada 3, terbagi kepada 3. Yang pertama, komunikasi secara mendekat, komunikasi secara mendata, komunikasi secara berpenjuru. Bagi komunikasi secara mendekat terbahagi kepada 2, iaitu komunikasi ke bawah dan juga komunikasi ke atas. Kita pergi ke komunikasi ke bawah. Komunikasi ini bermula daripada pihak atasan kepada pihak bawahan. Interaksi ini terjadi dalam suatu organisasi yang mempunyai hierarki. Masalah boleh berlaku apabila pihak bawahan suka atau tidak menerima maklumat dengan tepat. Bagi penghantar dia daripada majikan dia, dan arahan diterima oleh pekerja. Dan seterusnya kepada komunikasi ke atas, proses di mana semua ahli kumpulan mengambil bahagian dalam proses perbincangan. Aliran komunikasi adalah daripada pihak bawahan kepada pihak atasan. Contohnya, pekerja sebuah syarikat menghantar laporan kerjanya kepada timbalan pengarahnya. Penghantarnya oleh pekerja dan laporan itu diterima oleh majikan lah. Seterusnya kita pergi kepada komunikasi secara mendata. Komunikasi ini berlaku antara rakan sekerja yang mempunyai taraf yang sama. Ia bertujuan untuk menyelaraskan aktiviti dan menyampaikan maklumat kepada individu atau kumpulan yang sama taraf. Sebenarnya komunikasi ini juga mempunyai tahap formaliti yang rendah berbanding komunikasi yang lain. Contohnya, perbualan antara akauntan tentang penggunaan wang syarikat untuk bulan Ogos. Dia sesama pekerja dan dia menghantar dan menerima laporan atau tugasan lah.
Seterusnya, komunikasi secara berpenjuru. Komunikasi yang menghubungkan semua peringkat hierarki dalam organisasi dan berorientasikan komunikasi terbuka. Seterusnya, kita pergi kepada rangkaian komunikasi formal. Rangkaian komunikasi formal sesuatu proses penyampaian dan penerimaan maklumat oleh dua orang atau lebih yang mematuhi ketepatan profesional. Rangkaian komunikasi formal ia juga penting bagi memastikan maklumat yang ingin disampaikan kepada pekerja, khususnya dalam sistem organisasi. Saluran komunikasi formal adalah saluran yang tersusun dengan baik selain dikenali sebagai saluran institusi. Komunikasi formal terbahagi kepada tiga, iaitu rantai, roda dan saluran dan semua saluran. Bagi rangkaian rantai ialah penyampaian maklumat adalah sederhana, ketepatan maklumat yang paling tinggi tidak mewujudkan pemimpin. Yang kedua, rangkaian roda. Rangkaian roda komunikasi lebih cepat dan tepat, mewujudkan seorang pemimpin. Idea dan maklumat kurang diperoleh. Yang terakhir, rangkaian semua saluran. Cepat tetapi ketepatan maklumat adalah kurang. Ketiadaan pemimpin mengherutkan penyampaian maklumat. Dia agak bercelaru dan kurang mendapat maklumat. Bagi kebaikan dan kelemahan struktur organisasi, kita pergi kepada kebaikan. Kebaikan struktur organisasi iaitu mempengaruhi persekitaran sosial dan kualiti kerja. Seterusnya, maklumat yang dipindahkan lebih tepat dan berkurang berlaku kerosakan. Dan terakhir, tidak kekeliruan tentang peranannya dalam organisasi. Bagi kelemahan bagi struktur organisasi formal ialah kadar kerosakan maklumat tinggi, memerlukan kos pentadbiran yang tinggi, pemprosesan maklumat yang lambat. Bagi saluran komunikasi tidak formal, saluran komunikasi tidak formal terbagi kepada 4, iaitu untai tunggal, rantai gosip, rantai kebarangkalian dan rantai gugusan. Bagi untai tunggal, maklumat mengalir dari seorang ke seorang yang lain. Rangkaian dianggap paling tidak tepat kerana dipanggil sistem serantai sebab kita biasanya bila kita bagi tahu seorang dan dia menyampaikan kepada orang lain, ada yang kurang tepat, ada yang tak sama dengan yang asal. Seterusnya, rantai gosip. Maklumat menarik tetapi tidak berkaitan dengan kerja. Maklumat yang menarik tapi tidak berkaitan dengan kerja. Berkesan sekiranya penyampaian maklumat yang jujur. Seterusnya, rantai kebarangkalian. Pemberitahuan maklumat dilakukan secara rawak. Maklumat agak menarik tapi tidak penting. Rantaian gugusan dikenali sebagai rangkaian kelompok, suatu pola buah mulut yang berkuasa dalam organisasi. Individu penghubung terpilih yang akan menyampaikan maklumat berkaitan dengan kerja dan kena pada masanya. Itu sistem gugusan. Bagi kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal, kelebihan dia mempengaruhi persekitaran sosial dan kualiti kerja. Aliran maklumat lebih tepat daripada struktur bulatan. Maklumat yang dipindahkan lebih tepat dan berkurang berlaku kerosakan. Seterusnya, merupakan tempat luahan rasa. Kelemahan struktur organisasi tidak formal, kadar kerosakan maklumat tinggi, ahli-ahli kumpulan jarang bersemuka dan kepuasan ahli kumpulan jarang tercapai, sekali pemprosesan maklumat lambat. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah.